الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan dan pemberiannya. Maka kita masih lagi diberikan satu ruang dan peluang untuk kita terus hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita pada hari ini tuan-tuan masih lagi diuji dengan wabak yang masih berleluasa di negara kita khususnya. Dan mudah-mudahan tuan-tuan keberadaan kita di tempat yang baik seumpama ini sentiasa mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai memulakan kalam perkongsian pada malam ini, suka saya mulakan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, di mana baginda bersabda, "Idza mata ahadukum fa innahu yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadawati wal 'ashi fa in kana min ahli al jannati fa min ahli al jannah wa in kana min ahli an nar fa min ahli an nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maksud daripada hadis ni tuan-tuan, yang mana Nabi menyebut, yang bermaksud apabila seorang kamu mati, maka dia akan ditunjukkan tempat tinggalnya pada waktu pagi dan juga petang. Dan jika dia daripada kalangan ahli syurga, maka dia ditunjukkan di kalangan ahli syurga. Dan jika dia di kalangan ahli neraka, maka dia ditunjukkan di kalangan ahli neraka. Ini mafhum terjemahan daripada hadis yang telah saya bacakan tadi. Secara umumnya tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, hadis tadi menceritakan tentang kematian. Nah, kematian suatu kepastian, kemestian. Ia akan berlaku pada setiap orang. Bila, maka kita tak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, setiap suatu yang bernyawa. Nah, setiap suatu yang bernyawa pasti menemui kematian, akan merasai. Dha'iqatul maut, akan merasai kematian. Para ulama kata setiap orang hidup ini, sesuatu yang hidup akan meneguk segelas kematian. Nah, maknanya akan setiap orang akan merasai kematian itu. Cuma bila tarikhnya kita tak tahu. Ia berbeza-beza. Nah, setiap orang itu dia mempunyai ketetapannya yang tersendiri. Cuma kalau kita bincang tentang kematian ni tuan-tuan, orang tak berapa minat. Sebab itulah kematian ni orang tak sembang di kedai kopi. Orang sembang bola, orang sembang hiburan dan sebagainya. Kematian orang tak sembang. Sebab apa? Sebab rata-ratanya manusia tuan-tuan, dia tak suka kepada nama perkara-perkara yang menakutkan dia. Nah, kematian suatu yang menakutkan. Bila menakutkan, jadi orang tak berapa berminat. Sebab itulah kuliah-kuliah tentang kematian ini hanya dibincangkan di masjid, di surau dan sebagainya. Bukan dia menjadi suatu yang diarus perdanakan. Tidak. Jadi namun walaupun tak diarus perdanakan, walaupun kita tak bercakap, maka ia pasti menemui seseorang itu. Meskipun di mana dia berada, pasti menemui. Sebab itulah dalam Quran Allah sebut, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di sebalik buruj. Buruj ni buruj khalifah kita sebut di Dubai, di sebalik menara, di sebalik tembok yang kukuh. Nah, maka ajal kematian akan tetap menemui kamu. Nah, ya, kita berada, walaupun dah kita ambil pencegahan bermacam-macam,
Hari ni kita nak kekang COVID, kita pakai mask, kita guna sanitizer, buat penjarakan, bukan sahaja di dalam urusan seharian, dalam solat pun kita penjarakan. Tapi kalau bila tiba kematian, maka dia tetap akan sampai, walaupun langkah-langkah bermacam langkah telah kita ambil. Nah, jadi ini yang dikatakan manusia itu apabila berada di mana-mana sampai ajal, maka matilah manusia itu. Semua, bukan saja manusia, semua benda yang hidup, yang bernyawa, Allah sebut pasti menemui ajal dia. Sebab itu mati ni tuan-tuan bukan kerana tua. Mati juga bukan kerana sakit, tetapi sampai ajal. Ada orang sekat 10 tahun sakit tak mati-mati. Panjang umur. Sebab sakit itu bukan tak semestinya mati itu bukan disebabkan sakit. Ada baby 2 hari umur tuan-tuan meninggal. Sebab apa? Sebab ia menemui ajal. Allah sebut faiza ajaluhum. Apabila sampainya suatu ajal mereka itu, maka la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka tidak akan lewat sesaat dan tidak akan cepat sesaat. Maka dia datang on time, tepat pada masanya sendiri. Sebab itulah dunia ini disebut oleh para ulama sebagai tempat untuk kita mencari bekalan. Mazra'atul akhirah, satu kebun, satu tempat untuk kita bercucuk tanam. Bercucuk tanam di sini tuan-tuan membawa maksud tempat kita membuat amalan. Kita tuai di mana? Kita tuai di akhirat kelak. Akhiratlah tempat kita untuk untuk menuai segala tanaman-tanaman yang telah kita tanam tadi. Gunakan dunia untuk akhirat. Sebab apa? Nak cari bekalan akhirat di dunia. Boleh guna dunia tuan-tuan, tapi guna bagi tujuan akhirat. Bagi yang boleh kita buat kebajikan dan sebagainya, maka ia membawa jaminan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan perawi hadis tadi yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Siapakah beliau? Beliau ialah Abu Bakar Abdullah Umar ibn Al-Khattab. Maka di sini tuan-tuan, apabila sebut Ibn Khattab, maka sudah tentu apa yang kita faham di sini adalah dia Ibn Abdullah ini merupakan anak kepada Umar Al-Khattab itu sendiri. Jadi sakit. Boleh tarik dia sama. Baik. Jadi Abu Abdullah ini merupakan anak kepada Umar Al-Khattab. Yang mana beliau ini tuan-tuan dilahirkan di kota Makkah. Jadi kalau kita tengok sejarah dan sejarah Islam ini, Abdullah bin Umar ini dia dari segi usia tu dia jarak jauh. Usia jauh lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berhijrah bersama Nabi ketika mana usianya masih muda. Ketika mana usianya masih muda, maka dia telah berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emak Abdullah bin Umar bernama Zainab. Zainab bin Maz'un. Nama dia siapa? Nama dia Zainab bin Maz'un. Dan apa yang unik tentang Abdullah ini tuan-tuan, dia ini mewarisi sifat bapa dia. Kalau kita tahu Abdullah bin Umar ni dia mempunyai sifat yang orang kata orang muda, agresif, dan juga kuat. Sebab apa? Sebab bapa dia terkenal. Siapa tak kenal Umar Al-Khattab? Dengan kekuatan yang ada padanya, dengan keberanian dan sebagainya, maka sifat tersebut tuan-tuan telah diwarisi oleh anak dia. Sehingga kan Abdullah bin Umar ni tuan-tuan telah menyertai, dalam satu riwayat menyebut telah menyertai misi peperangan sejak usia 12 tahun. Usia 12 tahun telah terlibat di dalam peperangan. Kalau kita nisbah pada hari ini tuan-tuan, maka lebih kurang darjah 6, sekolah rendah. Telah menyertai misi peperangan.
Bahkan ketika mana beliau berusia 14 tahun, disebut beliau ini telah menyertai peperangan Khandaq. Nah, peperangan Khandaq ini satu peperangan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat buat parit. Nah, disebut juga sebagai perang Ahzab. Buat parit untuk mengelak daripada serangan kaum musyrikin. Kalau itu teknik menggali parit ini bukan teknik orang Arab, tuan-tuan. Menggali parit ini bukan teknik peperangan orang Arab. Orang Arab tidak menggali parit. Jadi idea itu daripada mana? Datang daripada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi beri pandangan kepada Nabi supaya peperangan kali ini, ya Rasulullah, kita buat parit. Supaya apa? Supaya musyrikin itu sukar untuk menyerang kita. Jadi Nabi terima. Salman Al-Farisi ini bukan bangsa Arab, tuan-tuan. Sebab itu nama Al-Farisi. Al-Farisi Furs, orang Parsi. Nah, masuk Islam maka menyumbang kepada Islam. Nah, jadi peperangan Ahzab ini merupakan satu peperangan yang telah disertai oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi beliau ini, tuan-tuan, dikatakan banyak mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerusi mulazamah bersama baginda di masjid. Maknanya mulazamah di sini membawa maksud Abdullah ini seringkali bersama-sama. Mulazamah ni maknanya sentiasa berjalan, sentiasa bersama-sama Nabi. Bila dia selalu bersama Nabi, tuan-tuan, maka banyak ilmu yang dia dapat. Sebab itulah Abdullah bin Umar ni di antara perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, dan satu riwayat mengata dia telah meriwayat sebanyak 1603 hadis. Nah, sebab apa? Sebab dia sentiasa dengan Nabi. Bila dia bersama dengan Nabi, tuan-tuan, dia akan merekodkan setiap apa yang Nabi cakap dan apa yang Nabi buat. Itu kelebihan. Sebab itulah bersama orang baik ini banyak kebaikan. Nah, kita bersama dengan orang yang mana baik, banyak kebaikan yang kita dapat. Sebab itulah pepatah ada sebut. Satu pepatah menyebut apa, tuan-tuan? Dia kata, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, maka kita akan dapat bau-bauan daripada orang tadi. Nah, kita berkawan dengan dia, kita bersalam dengan dia, dapat sikit air wangi. Nah, kena baik, dia beri kita sepotong. Jadi kebaikan yang kita dapat daripada berkawan dengan orang tadi. Begitu juga pepatah menyebut, manakala barang siapa yang berkawan dengan barang siapa yang berkawan dengan tukang besi, maka sudah pasti dia tidak akan dapat elak daripada percikan api tadi. Nah, orang duk tempa pedang, kita duduk dekat. Nah, maka kena percikan tadi, berlubang baju, walaupun dia tidak isap rokok. Nah, jadi ini kesan daripada bermulazamah, kawan orang baik. Sebab manusia ini salah satu dia mudah terpengaruh dengan mereka-mereka yang berada di sekeliling dia. Baik, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah daripada hadis berkenaan tentang kematian tadi. Kematian adalah satu pasti, kerana setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Ini telah saya sebutkan tadi. Ia sesuatu yang pasti berlaku setiap yang bernyawa, makhluk, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, maka dia ada yang akan tiba sampai masa dia akan merasai kematian itu sendiri. Tiada apa yang kekal dalam alam buana ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kekal adalah Allah itu sendiri. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita supaya banyak ingat kematian. Nah, dalam sebuah hadis baginda sebut, akthiru dzikra hadhimil lazzat. Banyakkan kamu mengingati pemutus segala kelazatan. Nah. Sebab atas muka bumi ini macam-macam kelazatan ada. Jangan kita ingat kelazatan makanan saja. Kita hidup bebas kelazatan. Sebelum ni kita PKP, kurang kelazatan. Ni lepas PKP rasa ada nikmat balik. Jadi nikmat bermacam-macam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat. Bukan saja makanan, tetapi beradanya atas muka bumi, maka banyak nikmat yang kita dapat. Semenjak daripada lahirnya kita sehingga menjelang kepada kematian itu sendiri. Jadi pemutus segala kelazatan tadi para ulama kata adalah kematian. Maka bila dah mati manusia itu, tuan-tuan, dia tidak dapat menikmati lagi.
Nah, tidak dapat menikmati lagi apa yang disebut sebagai kelazatan yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah dunia inilah sebagaimana saya nyatakan tadi, tempat untuk kita mencari jalan, tempat kita menentukan baik buruknya kita berada di akhirat kelak. Nah, ini yang dikatakan suatu kematian. Dari kematian ini boleh menginsafkan manusia. Nah, boleh menginsafkan manusia. Begitu juga dengan menziarah kubur. Nah, Nabi sebut kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Pada awal Islam aku larang kamu menziarahi kubur. Sebab apa? Ketika itu iman orang Islam tak kuat. Takut berlaku pemujaan. Sebab orang Islam sebelum Islam banyak membuat kerja-kerja khurafat, buat kerja-kerja syirik dan sebagainya. Jadi Nabi larang, pada awal Islam larang, kemudian ala fazuruha, Nabi kata kemudian ziarahlah kubur. Sebab apa? Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Kenapa? Dengan ziarah kubur tuan-tuan boleh ingat akhirat, boleh ingat mati. Sebab itu ulama kata ingat mati boleh, hukumnya adalah sunat. Ada kadang-kadang orang tu dia pergi kerja lalu tepi kubur, beri peringatan pada dia, tak berhenti pun, lalu tengok je kubur. Jadi memberi kebaikan kepada dia sendiri. Apatah lagi dengan kita menguruskan jenazah. Nah, kita menguruskan jenazah, maka ia memberi kesan yang cukup baik kepada kita. Nah, sebab itulah saya ingat kursus jenazah seumpama ini perlu diberikan perhatian. Nah, perlu diberikan kecanaan oleh qaryah tadi. Jangan harap kepada Bilal. Nah, jangan harap kepada Tok Imam saja. Nah, jadi setiap orang ini kita datang daripada mak ayah kita. Nah, jadi berlaku kematian di saudara terdekat, kitalah yang tampil buat. Nah, bukan kita suruh orang lain. Nah, jadi kita buat perkara seumpama ini. Maka yang terbaik, anak saudara terdekatlah menguruskan jenazah si mati tadi. Nah, bukannya kita harap kepada orang lain. Namun begitu ada juga orang buat duit dengan kematian. Orang buat duit dengan kematian. Nah, ada ejen-ejen di hospital tuan-tuan. Di hospital begitu banyak ejen-ejen yang menguruskan kematian. Nah, dapat berlaku kematian, maka dia menguruskan jenazah tadi sehingga berebut tuan-tuan. Saya bukan cakap saja sebab saya sekarang mengurus jenazah di wilayah persekutuan. Nah, kita mengawasi dia. Jadi berebut tuan-tuan. Berebut nak menguruskan. Mati tak ramai. Jadi yang ramai ni ejen ramai. Jadi ini khususnya jenazah yang tak dituntut dan sebagainya. Nah, jadi berebut mereka tuan-tuan. Sebab apa? Dia nampak di sini ada lubuk duit. Jenazah tak dituntut, berlakunya kematian tuan-tuan. Maka dia uruskan jenazah tadi, kemudian dia claim kepada majlis agama. Di Selangor ni, nah, ejen-ejen ni dia tunggu ada hospital call tentang kematian tak dituntut, maka dia akan claim tadi, dia uruskan jenazah, maka dia claim dengan majlis agama. Kos berapa? 1,500 satu. Nah, 1,500 satu jenazah tuan-tuan. Dan kalau dapat dua, nah, sebab kos tuan-tuan menguruskan jenazah ni paling tinggi, saya boleh katakan di sini kita ambil kit jenazah tu 100 lebih harga. Kos sebenar yang kita tanggung paling tinggi 300. Nah, katakan dia sebagai ejen, dia guna kereta luar dan sebagainya, kereta jenazah paling tinggi 500 tuan-tuan. Nah, kemudian 1,000 dapat. Nak ceritanya boleh jadi bisnes. Dan dia bukan pegang satu hospital tuan-tuan. Selangor berapa hospital ada? Nah, kematian yang tak dituntut ni banyak tuan-tuan. Kita jangan ingat hanya yang berwaris saja, yang tak berwaris ni ramai. Ditemui di jalanan, tiba-tiba mati, dihantar di hospital. Nah, hospital cari tuan-tuan, cari punya waris tak tahu. Kadang-kadang tu tuan-tuan, nama pun kita tak tahu. Sebab itulah parti-parti ni kita bimbang. Nah, di samping dia bawa kita bimbang kerana membawa wabak-wabak bahaya. Dalam masa yang sama tuan-tuan, nah, dia juga kadang-kadang berlaku kematian ini boleh menyulitkan kita. Nah, kadang-kadang tu saya pernah menguruskan tuan-tuan, kes tak tahu nama tak tahu, nah, agama pun tak tahu, bangsa pun tak tahu. Jadi bila bangsa tak tahu, agama tak tahu, macam mana kaedah? Maka dia kembali kepada kaedah asal.
Fatwa mengatakan jika seseorang itu mati, tuan-tuan, mati seseorang itu, kemudian tidak diketahui identiti dia, tak tahu nama apa, bangsa apa, agama apa, maka jika sekiranya berlaku dan mati di atas tanah orang Islam, maka dikira hukum sebagai orang Islam. Kena urus cara Islam. Nah, kena urus cara dia mati di Malaysia. Nah, dia mati di Malaysia, maka kita urus secara Islam. Sebab kita semua daripada Adam. Nah, maka dihukumkan sebagai Islam seseorang itu. Jadi inilah beberapa fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Nah, saya tidak mengatakan haram orang mengenakan bisnes seumpama ini. Diharuskan. Cuma berkadaran lah. Nah, kadang-kadang minta maaf cakap, saya tengok dia punya sikap kadang-kadang terlebih-lebih. Nah, berebut sehingga berlakunya pergeseran. Ini perkara ini tidak baik. Nah, memberi imej yang buruk sebagai mereka yang mengendalikan jenazah. Itu tak kira yang luar negara yang ekspor jenazah ni. Boleh ekspor, tuan-tuan. Bangladesh meninggal, dia ekspor. Itu kos. Boleh buat bisnes. Nah, jadi inilah realiti yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Baik, sedang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah daripada hadis tadi, beriman dengan hari akhirat dan juga beriman dengan syurga. Mereka yang taat dan patuh serta beriman adalah di kalangan ahli syurga. Manakala mereka yang ingkar lagi kufur melakukan dosalah maka dia di kalangan ahli neraka. Sebab itu hala tuju kita, tuan-tuan, setelah meninggal dunia hanya dua saja. Pertama, kalau banyak kebajikan yang kita buat, sudah tentu menuju syurga Allah. Kalau banyak maksiat, banyak dosa yang dikerjakan, yang dilakukan, maka nerakalah tempat seseorang itu. Nah, jadi ini merupakan destinasi kita pada hari akhirat kelak. Maka orang yang paling baik Allah sebut yang paling tinggi takwa dia. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia Allah sebut. Paling mulia. Maka orang yang paling mulia itu adalah yang paling tinggi takwa dia. Nah, sebab itu takwa ini para ulama mendefinisikan sebagai kita tunduk dan patuh. Nah, takwa dia mempunyai pelbagai makna. Ada ditakdirkan sebagai kita takut. Tapi takut di sini bukan bermaksud takut seperti kita tengok hantu. Takut di sini maknanya kita takut dengan kita berserah dan tunduk. Nah, kita takut dengan melaksanakan apa yang diperintah dan meninggal apa yang dilarang. Maka konsep kefahaman takwa itu perlu kita fahami dengan sebaiknya. Baik, kemudian berkata Ibn Mubarak kata, man akthara dzikral maut qalla farhuhu wa qalla hasaduhu. Yang bermaksud sesiapa yang banyak mengingati kematian, maka qalla farhu, maka sedikitlah kegembiraan dia. Nah, orang yang banyak ingat kematian ini, para ulama kata dia sikit kehiburan. Bukan tak adalah hiburan, sebab manusia ini fitrah dia nak kepada hiburan. Nah, manusia kalau tidak ada hiburan, maka manusia itu dia akan mengalami kepimcangan. Dia nak hiburan, tapi hiburan yang mengikut landasan syarak. Jadi kata Ibn Mubarak, orang yang banyak mengingati kematian, maka tak banyak dia punya kegembiraan dia. Maka kegembiraan itu diambil secara berpada-pada. Nah, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan selain itu bukan sahaja kegembiraan, malah disebut juga waqalla hasaduhu, maka sedikitlah juga hasad dengki dia. Nah, tadi kegembiraan pun kurang, hasad dengki pun kurang. Ini mukmin yang baik, mukmin yang sejati. Nah, maka kegembiraan sedikit, hasad dengki juga sedikit. Yang ini bahaya, tuan-tuan. Hasad dengki ni semua bermain di hati. Sebab itulah Nabi sebut dalam sebuah hadis, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini, di hati. Nah, di hati ni macam-macam jenis. Nah, sama ada penyakit baik atau penyakit buruk. Nah, sakit hati, iri hati, nah, busuk hati, nah, semua. Nah, kalau baik hati, suka hati. Nah, jadi hati ni, tuan-tuan, tempat segala-gala. Kalau baik, Nabi kata baiklah hati tersebut, maka baiklah seluruh manusia. Nah, jika buruk hati tersebut, maka
rosak dan pincanglah seluruh kehidupan manusia itu sendiri. Nah, maka di sini menunjukkan bahawa takwa itu merupakan suatu yang neraca timbangan, neraca nilaian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas seseorang manusia. Baik, yang seterusnya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang mensyarahkan kitab Fathul Bari, seorang terkenal di dalam ulama yang terkenal berbangsa Mesir, yang cukup terkenal di dalam bidang hadis. Al-Asqalani, dia ada dua orang tuan-tuan, Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama dan bidang hadis. Satu lagi ulama yang disebut sebagai Ibn Hajar Al-Haytami. Sebab tu dia perlu berbeza, kita perlu bezakan. Kita baca kitab kadang-kadang disebut Ibn Hajar, maka kita kalau kita tak terbiasa membaca tuan-tuan, maka kita tak dapat nak bezakan. Nah, kalau ini di sini apabila mensyarahkan hadis, maka kita tahu ini di sini adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka kata Ibn Hajar, syurga sesuatu yang ada, dan inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan berlainan dengan i'tiqad golongan Mu'tazilah itu sendiri. Maknanya golongan kita ni ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, maka kita kata syurga tu wujud. Sekarang ni wujud, adanya syurga. Nah, bahkan Nabi SAW dipertontonkan dengan syurga. Nah, dengan kenikmatan ahli syurga. Jadi syurga itu sesuatu yang wujud. Tapi kalau bagi golongan Mu'tazilah tuan-tuan, dia kata syurga belum lagi wujud. Dalam arti kata mudah, belum lagi diciptalah. Nak tunggu akhirat dulu baru ada. Jadi ini fahaman golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini satu golongan yang mendaulatkan akal. Ini bahaya. Mu'tazilah suatu golongan yang mendaulatkan akal manusia. Dia maknanya yang mendahulukan akal daripada nas-nas syarak. Ini bahaya. Nas syarak tengok kemudian tuan-tuan. Dia pakai akal dia dulu. Sepatutnya kita dibimbing oleh nas baru jadi akal. Nas dulu membimbing. Dia pakai nakli. Nakli ini merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Nah, kemudian baru datang akal kita. Sebab akal kita ini terbatas. Nah, kalau dalam isu perkara akidah tuan-tuan, kita perlu kepada nakli, kepada nas-nas syarak. Kalau kita guna akal, jadilah apa yang wujud pada suatu ketika dulu. Nah, ajaran-ajaran sesat. Nah, wujudnya faham ajaran-ajaran yang berterah kepada akal. Antaranya agama Hindu. Nah, agama Buddha dan sebagainya. Ini bukan agama samawi. Nah, lahirnya apa? Berdasar kepada akal manusia. Nah, bila akal sudah tentu membawa kepincangan. Sebab itu dalam isu-isu akidah, akal perlu dibimbing oleh nas syarak. Nas syarak lah yang membimbing. Jadi Mu'tazilah dia mendahulukan akal. Bila mendahulukan akal, membawa kepada kepincangan. Nah, pengasas mazhab aliran pemikiran Mu'tazilah ialah seorang yang berasal daripada Madinah, kemudian mengembangkan pemikiran ini di Iraq, di Basrah, Iraq. Nah, nama dia siapa? Dia ialah Wasil bin Atha. Dia asalnya orang bagus tuan-tuan. Dia belajar dengan Hasanul Basri. Hasanul Basri seorang tabi'in, kibarut tabi'in. Golongan tabi'in yang cukup terkenal pada ketika itu. Jadi bila dia khilaf dengan Hasanul Basri, dia tinggal tok guru dia. Nah, lalu dia bawa pengikut dia mengembangkan pandangan Mu'tazilah yang mana mendaulatkan akal manusia, sehingga kan beliau mengeluarkan pandangan Al-Quran itu merupakan suatu makhluk. Itu gunakan. Nah, akal kita ni terbatas tuan-tuan. Ada tempat kita mampu, ada tempat yang kita memerlukan sokongan dan dokongan daripada sesuatu yang lain. Jadi timbullah apa yang disebut sebagai golongan Mu'tazilah. Hari ini tuan-tuan, pemikiran seumpama ini masih lagi ada, tetapi dalam neraca moden. Nah, fahaman apa yang ada pada hari ini, Mu'tazilah moden yang ada pada hari ini, saya nak katakan di sini tuan-tuan, iaitu liberal. Liberal gunakan lah. Tak bebas dalam melakukan setiap tindakan ada. Bahkan di Malaysia ini ramai golongan-golongan yang memperjuangkan aliran liberal. Sebab itu kita bimbang. Liberal satu fahaman yang cukup subur di Indonesia. Betul saya. Suatu fahaman yang cukup subur di Indonesia. Nah, dan hari ini telah masuk sedikit demi sedikit ke negara kita. Nah, sebab itulah kita beri analogi tuan-tuan.
Jika berlakunya kebakaran di Indonesia, sudah pasti jerbu dia sampai negara kita. Nah, sehingga kan di istiadat darurat jerbu tadi. Nah, jadi begitu juga bila berlakunya pencemaran akidah di Indonesia, dia akan sampai ke Indonesia. Nah, bukti dia kita tengoklah bermacam-macam pahaman-pahaman yang mana cara hidup baru. Kita tengok di Indonesia, tuan-tuan. Dulu Megawati Soekarno Putri dia Hindu. Ayah dia dikatakan Islam. Nah, jadi boleh kahwin, liberal, campur semua, kebebasan demi kebebasan yang diperjuang. Kita lawan sedikit, dia kata ini hak asasi. Ini masalah, ini hak asasi, kebebasan manusia yang tidak boleh dihalang. Kita kata nas syarak melarang, tak boleh. Dia mendahulukan akal manusia. Nah, akal itu kata ini tidak boleh dicabuli. Sebab itulah perkara ini saya kira perlu kita berhati-hati. Kenapa bimbang dia jadi jarum halus yang merosakkan orang Islam. Nah, yang merosakkan pemikiran kita di sini. Alhamdulillah, tuan-tuan. Saya pernah ke Indonesia pada satu ketika, pergi ke satu universiti, ini universiti Islam yang terkenal. Saya tak nak sebutlah nama universiti tu. Jadi universiti tadi, tuan-tuan, selepas kita ada seminar, forum, jadi kita nak pergi semayang. Saya ketika itu nak pergi semayang Zuhur. Pergi ke surau dia. Pergi ke surau, tanya tempat wuduk. Mana tempat wuduk dia tu? Dia tunjuk tempat wuduk. Tengah wanita tengah ambil wuduk. Nah, jadi rupanya sharing. Sharing tempat wuduk dia. Jadi universiti Islam. Universiti Islam. Jadi kita tengok betapa dia dah masuk dalam harus perdana tadi. Nah, universiti yang ditengok Islam, tapi dah ada elemen-elemen. Sebab mereka di sana dia dasar Pancasila yang diperkenalkan itu yang menganjurkan kebebasan. Sebab itulah hari ini mana ada mufti Indonesia. Tuan-tuan sebut mana ada mufti Indonesia, tak ada. Nah, yang ada Malaysia, Brunei, Singapura pun ada. Indonesia tak ada. Sebab pahaman begitu di sana, ia berbagai aliran gitu. Disebabkan masyarakat negara yang mempunyai komposisi rakyat Islam, orang Islam teramai di dunia, maka dia banyak sangat dia punya pahaman-pahaman. Yang dia ada Menteri Agama. Menteri Agama bukan satu agama. Bukan satu agama. Nah, dia menjaga juga agama lain. Sebab itu kita harap negara kita tak begitu. Menteri Agama kita perlu menjaga Islam. Nah, perlu menjaga Islam, memberi privilege, hak istimewa kepada Islam, dan Islam itu termaktub di dalam perlembagaan kita. Nah, sebab itulah lebih terjamin. Bahkan kita ada kawalan. Kawalan ikut mana? Kawalan melalui enactment Undang-Undang Islam Negeri. Nah, kawalan terhadap penyebaran agama agama lain kepada orang Islam. Halangan terhadap penyebaran ajaran-ajaran sesat. Halangan terhadap penyebaran ajaran Syiah sebagai contoh. Nah, jadi kita ada halangan. Ini berbeza di negeri jiran kita, negara jiran kita, yang mana kebebasan mereka lebih kepada, saya tengok lebih kepada kebebasan mutlak. Nah, kita pandai-pandai bawa dirilah. Di sini ada lagi bimbingan-bimbingan yang dilakukan. Maka saya kira ini suatu kelebihan yang berada di negara kita berbanding dengan negara jiran kita. Nah, jadi sebab itulah akidah ini merupakan perkara teras. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara yang pertama dalam agama ini mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan akidah. Akidah ini suatu yang mengikat, kuat, yang mana berpegang di dalam hati kita. Jangan kita longgarkan dengan jarum-jarum liberal tadi, maka ianya boleh merosakkan, boleh memincangkan kehidupan manusia. Sebab sendi akidah itu jangan diperlonggarkan. Nah, jangan diperlonggarkan. Kenapa? Kerana jika sekiranya diberi ruang, tuan-tuan, maka dia membawa keburukan yang cukup banyak kepada manusia tadi. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekadar itulah dulu sedikit perkongsian daripada saya untuk malam ini. Moga-moga sedikit perbincangan adanya kebaikan untuk kita semua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.